Assalamualaikum. Hai. Kembali lagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama dengan Aki Show. Terima kasih Abang Irwan serta semua tim di sebalik Aki Show. Tim yang bekerja keras untuk membawa siaran ini ke udara secara langsung. Terima kasih kepada anda yang bersama-sama Aki Show sejak daripada awal lagi. So hari ini episod ke-7 guys. Terima kasih sekali lagi. So hari ini apa yang akan saya bincangkan pastinya lebih menarik, pastinya lebih tertarik. Sebab hari ini berbeza, saya tampil dengan penampilan berbeza. Hari ini bersama saya di DJ Hanif di Konti Aki. So Alhamdulillah sebenarnya hari ini kita diberi kesempatan, kita diberikan umur yang panjang hari ini, kita diberi sihat tubuh badan untuk kita bersama-sama menyampaikan dakwah Nabi SAW yang apa kita perlu cuba sampaikan kepada kawan-kawan kita. Seperti platform Aki Show ini, Alhamdulillah kami disediakan platform seperti ini untuk berkongsi kepada anda. So hari ini topik saya yang sangat menarik iaitu modal masa dan modal duit. Siapa kata duit tak penting kat sini? Siapa kata duit tak penting? Duit tu penting. Duit tu segala-galanya. Tapi segalanya perlukan duit kan sekarang. Pergi ke kedai makan tak ada duit macam mana nak makan? Pergi apa kalau tak pergi kedai makan pun buka dekat kita punya e-wallet lah contoh kan. Kita nak makan kat Foodpanda ke Grab Food ke kan. Kita tengok duit tak ada. Macam mana kita nak suruh delivery tu hantar kan? So duit tu segalanya sebenarnya. So tipulah kalau kita sentiasa mendulukan duit tapi tanpa kita bermodalkan masa. Hari ini saya lebih utamakan bagaimana kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia sekhususnya kepada anda yang bergelar usahawan macam saya. Saya ni bukanlah usahawan yang hebat untuk diwar-warkan, tapi apa yang saya ada, apa yang saya ada depan mata saya ini insya-Allah saya akan cuba kongsikan. So usahawan perlukan masa, tipu. Ramai yang kata usahawan tu banyak masa, businessman tu banyak masa, dia tak perlu datang punch card contohnya. Tapi sebenarnya itu semua bohong. Tipu lah sebenarnya kan. Tipu sebenarnya itu semua bohong. Okay guys, terima kasih kepada yang menonton. Siapa di Facebook kita, Syuhada Abidin, siapa lagi? Beri tepukan. Beri tepukan kepada mereka yang masih bersama Aki Show hari ini. So, sebelum saya mulakan, insyaAllah saya akan kongsikan beberapa perkara berkenaan dengan modal masa ni tadi. So, bila kita masuk tentang usahawan ni tadi, usahawan tipu. Siapa kata usahawan banyak masa? Sebenarnya usahawan tu yang perlu menyusun masa dia. So sebenarnya dalam live kali ini saya akan cuba kongsikan kepada anda 3 tips yang paling mudah untuk kita sama-sama menghargai masa. Dan dari situ juga kita cuba untuk menguruskan masa. Sebab modal kita adalah masa kan. So saya akan kongsikan 3 tips. Betul. So yang pertama, bila kita nak berlatih untuk kita menguruskan masa, of course number one is kita kena urus solat kita. Siapa kat sini yang ambil lenggau je pasal solat? Itu yang paling mustahak sekali. Sebagai insan yang berjaya, sebagai insan yang nak berjaya, perlu menjaga solat fardunya terlebih dahulu. Menjaga solat fardu ni bukan semata-mata kita melaksanakan 5 waktu tu sehari semalam, tapi yang paling susah sekali kita nak jaga adalah menepati waktu itu. Siapa dekat sini yang sebelum ini sangat melanggar waktu solat. Jadi apa yang boleh kita kongsikan di sini, cuba kita menguruskan waktu kita dengan menguruskan waktu solat terlebih dahulu. Boleh tak macam tu? Boleh tak kalau kita dengar je azan, kita terus mengerjakan solat. InsyaAllah bila kita jaga kita punya tiang ni, insyaAllah segala-gala apa yang kita buat pasti akan menemui jalan yang lancar, yang lurus. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang join. Tolong saya share. Live kali ini insyaAllah banyak perkara menarik lagi akan saya kongsikan. So nombor dua, selain kita menjaga waktu solat kita, ya, yang penting adalah mindset. Nombor 2. So kita buang jauh-jauh mindset lapuk ni. Mindset yang lama ni. Apa contohnya? Apa contoh mindset yang lapuk tu? Kita jangan berfikirkan terlalu detail ataupun terlalu mendalam tentang modal duit ni tadi. Sebab tu tajuk saya tadi
modal duit dan modal masa. Kalau selagi mana kita bermodalkan duit ni, kita bertuhankan duit ni, selagi itu kita tak mampu untuk pergi jauh. Betul tak? So pernah tak dengar kan, contohlah kan, contoh kita nak bermula berniaga ni kan, mesti dia bercerita, dia berbual dengan kawan-kawan sahabat dia akan tanya tau, dia akan tanya, bang, nak buka kedai ni berapa sewa dia bang? Ada tak dengar macam tu? Ataupun, abang ni berapa modal ni nak berniaga dropship ni bang? Berapa modal ni bang nak buat ejen ni bang, produk kan, contoh nak jadi nak jual produk kan. Itu perkara pertama yang dirisaukan. So lepas dia dengar modal tu, okey contohlah kan dia tanya kat businessman ni, dia kata bang, hebatlah bang buat produk ni, berapa bang modal, ada 1,000 pieces produk nak dikilangkan ni, berapa modal dia? Lepas tu dijawablah oleh si businessman tadi, dia kata modal dia adalah 20,000, 30,000 dan sebagainya. Terus dia dengar perkataan tu, terus dia rasa down. Sebab sebab apa? Sebab dia dah fikirkan modal tu tadi dah menghalang segala-galanya. Dia dah fikirkan tadi modal tu dah menjadikan dia punya mindset jadi block. Dia dah block everything dekat mindset tu, menyebabkan dia dah tak nak fikir, dah lah aku tak ada duit banyak tu, so aku tak nak business. That's why kita kena ubah mentaliti lapuk tu, mentaliti lama tu yang kita terlalu mengagungkan duit itu, sampaikan kita punya fikiran ataupun mindset kita yang lebih ke depan tu, kita dah terblok oleh price tag tadi tu. So saya suka ingatkan kepada tim-tim saya, insyaAllah tim-tim saya pun ada dalam saya live kali ni insyaAllah. So kita sama-sama buat sesuatu dengan bersungguh-sungguh, tanpa kita fikirkan apa di sebalik balasan kepada kesungguhan tersebut. InsyaAllah. So anda juga manusia, saya juga manusia, pasti mengejar duit, betul? So tadi saya cakap duit bukan segala-galanya, tapi kita semua perlukan duit. So bila kita buat sesuatu tu, kita buat sesuatu kerana Allah, kita ikhlas, insyaAllah duit tu akan datang kemudian. Sama juga kalau kita nak jaga badan. Kalau kita fikirkan niat kita untuk menjaga kesihatan, then nombor 2, dia akan datang sekali. Ya, badan kita jadi kurus, badan kita, kulit kita jadi cantik. So number 1 is niat. Number 1 is intention kita. Okay, so yang kedua dah tadi, yang ketiga, yang terakhir, iaitu kita jangan bertangguh. Kita buat sesuatu bersungguh-sungguh. Jangan bertangguh, buat sesuatu bersungguh-sungguh. So siapa kat sini yang dalam kalangan, dalam live ni lah, mungkin ada yang nak komen kat sini kan, ada tak mentaliti macam ni? Ada tak dalam keluarga kita? Ada tak dalam kawan-kawan dekat kita? Ada tak adik-beradik kita yang mempunyai mentaliti macam ni? Contoh okay. Contohnya hal-hal kita nak buat sesuatu lah kan, sesuatu yang kita minat, sesuatu yang kita suka. Tiba-tiba ada someone yang rapat dengan kita, kau tak payah buat lah, buang duit lah, buang masa kau lah, baik kau kerja je. Banyak. So sebenarnya kita perlu pandai menguruskan urusan silaturahim dengan urusan bisnes ataupun urusan lain yang kita minat tu. So silaturahim jangan sekali kita putuskan, kerana Nabi SAW ada berpesan, banyak berpesan dalam hadis baginda. Kalau saya boleh bacakan dengan hadis riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik, barang siapa yang suka untuk diluaskan baginya pintu rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka sambungkanlah silaturahim. Hadis riwayat Muslim, sahih, insyaAllah. So saya cuba hayati daripada hadis ini, kita dapati betul, kalau kita jaga silaturahim kita dengan baik, di samping tu kita cuba buat sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh, kita tahu di keliling kita ni ada yang sangat support kita, circle kita ada yang sangat baik, ibu bapa kita malah memberi kita sokongan, tapi mesti ada juga sesuatu yang menghalang. So apa nasihat saya, supaya kita lebih pandai, lebih bijak untuk menguruskan silaturahim tu. Yang penting silaturahim jangan diputuskan. Okay, so insyaAllah daripada perkongsian tadi ada 3 cara untuk kita mengurus masa dengan bijak. So apa-apa pun apa yang saya kongsikan ini tadi, harap dapat dimanfaatkan oleh semua. So sebenarnya kalau menurut saya lah kan, menurut peribadi saya, pendapat saya ada 3 falsafah ataupun 3 pendapat
Saya kalau nak berkerjaya dengan cemerlang, kalau nak berbisnes dengan cemerlang, saya pun pernah bekerja, anda pun sedang bekerja barangkali, anda pun berbisnes juga barangkali. So, apa yang boleh saya katakan, yang pertama ialah kita jangan pernah malu nak belajar. Kita jangan pernah malu nak bertanya. Kita jangan bodoh dan kita jangan sombong. Kita memang bodoh tapi kita jangan sombong. Itu yang paling penting. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada yang komen. Ada yang komen, ini barangkali daripada Melaka ni saya kira. So yang pertama tadi, yang pertama kita jangan bodoh sombong, kita belajar dan belajar. Kita memang bodoh sekarang tapi kita tak tahu. Lagi 2 tahun, lagi 3 tahun barangkali kita mahir, kita bijak, kita barangkali kita master dengan benda apa yang kita pelajari. Dan seterusnya kita boleh menyampaikan ilmu-ilmu itu kepada yang lain. Betul tak? So yang kedua, prinsip hidup saya ataupun prinsip hidup orang yang berjaya, saya tak berjaya tapi saya cuba mengamalkan orang lain yang berjaya tu untuk diadaptasi dalam diri saya dan insya-Allah diri anda semua. Yang kedua kita jangan menyesali kesilapan yang lama. Semua orang buat silap, tipu dan tipu, tak ada siapa dalam manusia ni, dalam dunia ni yang tak buat silap. Tepukan kepada anda. Sebab apa? Sebab apa nak bagi tepukan? Sebab anda pernah buat silap dan anda bangkit semula. Betul tak? Betul tak macam tu? Kan? Begitu juga saya pernah buat silap, saya pernah terlanggar dinding. Dan bila kita langgar dinding itu, itulah guru kita yang paling berjaya sekali sampai sekarang, iaitu guru kepada pengalaman itu tadi. Bila anda buat silap, itulah guru kita yang akan mengajar. Tapi kalau kita buat silap, kita perlu tanamkan dalam diri kita untuk memperbaiki dan baiki dan bangkit semula. Kalau 2 kali buat silap, 3 kali buat silap, 4 kali dah buat silap, itu BODOH. Harap maaf sebab kita sebenarnya sebagai manusia nak berjaya kita kena berubah. Okay. So yang ketiga, yang terakhir, kita wajib berubah lah. Kita wajib berubah kepada orang yang lebih baik. Orang yang tak ingin merubah hidupnya tak akan pergi ke mana-mana. Percayalah. Percayalah kalau daripada dulu sampai sekarang waktu subuhnya pukul 7.30 pagi. Waktu subuh dia subuh gajah. Percayalah sampai sudah takkan ke mana. So insya-Allah kita cuba ubah diri kita. Sebab tu saya suka sebut pasal masa tadi. So saya akhiri dengan kesimpulan ni. So kita hari-hari kita baca surah Al-As, betul? Al-As iaitu demi masa. Allah Subhanahu Wa Taala dah mengingatkan kita semua tentang kerugian manusia yang akan sentiasa rugi bila kita mengingkari perintahnya. Jadi takkan kita nak mengingkari firman Allah tersebut dalam surah Al-As kan. Sebab tu setiap kali majlis-majlis, setiap kali majlis ilmu kita akan sudahi dengan surah Al-As. Diriwayatkan oleh Nabi SAW, kita disunatkan ataupun digalakkan untuk mengakhiri majlis-majlis ini supaya kita dapat dihindari dengan perkara yang sia-sia, supaya kita semua akan menghargai masa. Demi masa, wal-as innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. InsyaAllah, semoga, saya harap sangat kepada semua agar dapat menghayati firman Allah tersebut dalam surah Al-As agar kita sentiasa menghargai masa, kerana modal kita sebenarnya adalah masa, bukannya duit. InsyaAllah, akhir kata daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So jangan lupa tonton sampai habis Aki Show. Ada siri berikutnya, bukan siri lah, mungkin Abang Yus pula ada sesuatu menarik berkenaan dengan gaya hidup sihat. InsyaAllah berkenaan dengan protein nampak gayanya. So selepas itu akan ada lagi Abang Irwan bersama tetamu kehormat kedengarannya. Kita bagi tetamu di semangat sikit. Okay, insyaAllah 1 minit video daripada saya. See you again.